بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan hukum syarak itu, maka iaitu racan daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dengan talab dan ibahah dan wada'nya bagi keduanya, maka iaitu dibahagi atas 5 bahagi. Pertama wajib, kedua haram, ketiga makruh, keempat sunat, kelima mubah. Baik, dulu kita dah bincang berkenaan dengan hukum akal, kemudian hukum adat. Jadi pengarang nak membincangkan tentang hukum syarak, kerana telah kita faham hukum itu terpecah kepada 3. Ada hukum dipanggil hukum akal, ada hukum dipanggil hukum adat, ada hukum dipanggil hukum syarak. Tentang kewajiban sembahyang itu dipanggil hukum syarak kerana berkait dengan wajib, berkait dengan hukum haram meninggalkan, berkait dengan hukum sunat kalau dilakukan sembahyang sunat, makruh dilakukan sembahyang yang mana tidak dibuat sunat hayatnya. Dah, maka itu dikatakan hukum syarak. Makan hukumnya harus. Dah, jadi itu berkait hukum syarak. Allah itu maha berkuasa. Wajib pada syarak kita meyakini, tetapi mendapatkan Allah itu maha berkuasa itu kaedahnya ada 2. Pertama dengan dalil daripada akal, yang kedua dalil daripada naqal, yakni Al-Quran dan hadis. Jadi itu telah kita bincangkan dalam bab hukum akal. Allah itu wujud, dirinya itu wujud, maka itu wajib pada akal atau wajib pada syarak? Itu wajib pada akal. Kenapa tidak pada syarak? Kerana syarak berkait dengan hukum dosa dan pahala. Kalau Allah itu wujud, Allah dapat pahala. Kalau Allah tidak wujud, maka Allah berdosa. Kan tak kena. Kalau kita pakaikan kewujudan Allah itu wajib bukan pada syarak, iaitu pada akal, tetapi meyakini Allah itu wujud pada setiap mukallaf itu wajib pada syarak. Kerana hukum syarak itu kena pada manusia yang mukallaf, tak kena kepada Allah Ta'ala. Tapi hukum akal yang itu kita kena pada Allah Ta'ala, dan kena juga kepada makhluk seperti mana para anbiya, para nabi dan rasul. Baik, faham baik-baik yang itu. Jadi apabila dah dibahagikan hukum kepada 3, sepaling tidak musannif atau pengarang kena sebutkan juga hukum syarak itu bagaimana. Maka dibincangkan sedikit berkenaan dengan hukum syarak. Adapun hukum adat itu tidak terkait dalam masalah pengajian ilmu akidah, tetapi kena sebutkan juga supaya terbeza. Yang ini wajib pada akal, yang ini wajib pada adat sahaja. Seperti makan 3 pinggan itu wajib pada adat kenyang, tetapi pada akal harus sahaja kenyang. Syarak tidak terkait kenyang dan lapar, tetapi terkait dengan adakah wajib dia makan, adakah haram dia makan, adakah harus dia makan, adakah sunat dia makan, adakah makruh dia makan. Kalau makan sampai muntah haram pula. Dah.
Kalau makan bukan dia punya makanan, haram juga. Dah, kalau makan benda-benda yang mendatangkan bau yang mengganggu orang lain, makruh pula. Ikan yang dah berubah dia punya bau dia, maka ada hukum lain pula. Baik. Itu dikata hukum syarak. Baik. Dan hukum syarak itu maka iaitu racan. Racan makna satu ungkapan daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum yang diturunkan oleh Allah. Allah yang menentukan wajib ke tidak dia. Bukan akal yang menentukan. Ini perbezaan di antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan ada bahagian-bahagian yang tertentu ditentukan oleh akal. Walhal kita mengatakan hukum syarak itu ditentukan oleh Allah. Allah dah yang putuskan, bukan manusia, bukan akal manusia. Racan daripada hukum Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang ditujukan kepada hambanya, yaitu hukum Allah taala atau titah Allah taala yang ditujukan kepada hamba dia. Siapa? Kita. Dengan talab. Talab artinya tuntut. Tuntut terbahagi dua. Pertama, tuntut buat. Maknanya tuntutan untuk melakukan. Maka tuntutan untuk melakukan itu terbahagi juga kepada dua. Pertama wajib, yang kedua sunat. Tuntutan yang kedua dipanggil tuntut tinggal. Tuntutan untuk meninggalkan, yaitu haram dan makruh. Dan ibahah, itu lain. Ibahah artinya pengharusan. Maknanya boleh dilakukan atau tidak dilakukan, kedua-duanya tidak mendatangkan sebarang dosa. Maka tuntutan ini dia terkait dengan dosa dan pahala. Kalau tuntut tegah, maka haram dan makruh. Melakukan yang haram, maka mendapat dosa. Tuntut buat, itu berarti wajib, ditinggalkan berdosa, dilakukan berpahala. Sunat, sunat itu dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan maka tidak diseksa oleh Allah Ta'ala, tidak berdosa pula. Baik. Dan ibahah pengharusan, seperti makan, seperti minum, yang itu harus, pengharusan nama dia, yaitu Allah yang mengharuskannya, dan Allah yang menuntut supaya melakukan atau tidak melakukan. Kategori hukum dia wajib dan sunat bagi tuntutan untuk melakukan, dan haram dan juga makruh bagi tuntutan meninggalkan. Baik. Artinya hukum syarak itu dicabang dua. Pertama namanya tuntutan. Tuntutan pecah dua. Pertama tuntut buat, iaitu wajib dan sunat. Yang kedua tuntut tinggal, haram dan makruh. Secabang lagi ibahah, pengharusan sahaja. Itu hukum syarak. Dan wada'nya, yaitu perletakannya. Bagi keduanya, kedua mana? Talab dan ibahah. Ada sebab dia menjadi wajib. Itu wada' nama dia, hukum wada' atau hukum wad'i, yaitu perletakan hukum. Baik. Bagi keduanya, yaitu bagi talab dan bagi ibahah. Maka bagi hukum yang berbentuk talab, yaitu haram dan makruh, ada hukum yang menyumbang ke arah kewajiban tersebut. Ada sebab dia, ada syarat dia, ada sesuatu yang menghalangi dia menjadi wajib. Yang itu dipanggil wad'i. Ini sedikit sekadar kita mengaji berkenaan dengan hukum syarak, karena ini perbahasan di dalam usul fiqh. Baik, kita tak mendalam dalam perkara ni, kita sekadar sepintas lalu je untuk kita tahu.
maka iaitu dibahagi hukum, iaitu apa dia? Hukum syarak. Maka iaitu yakni hukum syarak itu dibahagi atas 5 bahagi, iaitu dipecahkan kepada 5. Pertama wajib, kedua haram, ketiga makruh, keempat sunat, kelima mubah. Mubah tu harus. Baik. Maka arti wajib yang bangsa syarak. Bangsa syarak maknanya satu kewajiban yang dinisbahkan kepada syarak itu apa? Iaitu barang yang, itu perbuatan yang dapat pahala jikalau dikerjakannya, iaitu dibuatnya maka akan beroleh pahala daripada Allah, dan dapat seksa iaitu dosa jikalau ditinggalkannya, seperti solat yang wajib. Solat yang wajib dalam mazhab Hanafi, wajib sembahyang itu pada awal waktu ke akhir waktu. Dah kita bincang dulu kan, iaitu pada akhir waktu. Mazhab Syafi'i, wajib sembahyang itu pada awal waktu. Itu alasan orang bangun lambat. Dia kata saya ikut mazhab Hanafi, saya sembahyang di akhir waktu, wajib pahala besar, jadi saya sembahyang di akhir waktu lah. Walhal dia yang terlajak kan? Baik. Dan arti haram itu iaitu barang yang dapat pahala jikalau dijauh. Kalau begitu kita dapat pahala sentiasa lah, sebab kita tak makan khinzir. Khinzir tu haram dimakan, bukan dirinya itu yang haram, perbuatan makan itu yang haram. Kalau tak, khinzir sentiasa menanggung dosa haram dirinya. Dah. Walhal dia pun tak minta dilahirkan sebagai seekor khinzir. Yang menjadi haramnya kepada mukallaf yang menyentuh, kerana menyentuh itu perbuatan. Dia kata mari kita menyentuh anjing, anjing yang kering, bukan anjing yang basah. Dah. Kalau begitu apa beza menyentuh najis yang mutawassitah? Maknanya najis manusia dah kering, mari sentuh ramai-ramai. Boleh ke tak boleh? Tetap haram juga. Dah. Walaupun najis tersebut kering, tangan kita kering, tapi perbuatan menyentuh najis tersebut, walaupun tidak sampai kepada tahap mughallazah, jadi kena samak jari, disebabkan jari kita kering dan bulu dia kering, perbuatan tu haram juga. Apa nama rancangan dia? Let touch the dog. Mari sentuh anjing. Kenapa tak buat dia? Mari sentuh shit. Dah. Mari sentuh. Bukan yang basah, yang dah kering. Suruh orang buang najis ramai-ramai, kumpulkan dan keringkan dia. Dah kering, mari sentuh ramai-ramai. Kenapa tak buat? Itu mutawassitah, yang tu mughallazah. Ini ringan sikit pada mughallazah. Sentuh aja yang itu. Kenapa tak nak? Kita tak mempertikaikan di sudut mazhab yang mengatakan ada tidak mengharamkan, kata bukan mughallazah bagi anjing. Tapi hormati pandangan mazhab yang lain. Baik. Maka haram tadi, kalau berpeluang melakukannya dan dia mengelak, dapat pahala. Ini maksud dia, haram yang dijauhkan. Bukan masalah tak ada peluang, macam kita nak pergi beli daging khinzir, takkan buat. Tapi seandainya datang perasaan tiba-tiba tengok orang jual khinzir, kita terasa macam berkenan sangat pula nak ambil sekeping buat gulai. Dah sampai depan kedai dah, kita terfikir apa dia? Bukankah benda ni haram? Allah Ta'ala larang banyak daging lain, kenapa khinzir nak dimakan? Maka kita jauhkan, tak jadi, dapat pahala. Itu dia kata haram yang dijauhkan, maka dapat pahala. Kalau tak ada peluang buat judi itu lain, dah sampai kedai judi, dah ada hati nak berjudi, tapi dia lawan, maka dapat pahala yang itu, maksud dia. Jadi kata haram itu iaitu barang yang dapat pahala jikalau dijauhkan ketika berpeluang melakukannya, dan tiada dapat seksa jikalau dikerjakan. Dan tiada dapat seksa, dan tiada barang dapat pahala jika dijauhkan, dan tiada dapat seksa. Bukan. Dan dapat seksa,
tiada tu dipadamkan. Dan dapat seksa jikalau dikerjakan tu haram. Ada kesilapan di situ. Di situ sama tiada dia kata dalam kitab ni. Kitab ni yang silap. Dia silap cetak. Maknanya dan dapat seksa jikalau dikerjakan itu haram. Dan arti makruh itu yang dibenci, iaitu barang yang dapat pahala jikalau dijauhkan. Macam serupa tadi juga, ada peluang nak buat tapi dia tak buat, maka dapat pahala. Makan jering jengkol, makan jering kodeh, apa lagi, tapi dijauhkan. Dia ada peluang depan mata dia, dia tahu ni makruh ni, kerana nak sembahyang kejap dia kan ganggu orang lain. Dia takbir sekarang 5 orang kanan 5 orang kiri terbaru, jadi macam mana dia jauhkan daripada makan. Maka ketika berpeluang untuk makan dijauhkan, itu dapat pahala. Dan tiada dapat seksa jikalau dikerjakan, tapi tidak pula diseksa, tidak dikira berdosa jikalau melakukannya. Dan arti sunat itu barang yang dapat pahala jikalau dikerjakan, dan tiada dapat seksa jikalau ditinggalkan. Itu perkara sunat-sunat yang biasalah, ya. Dan arti mubah itu iaitu barang yang bersamaan mengerjakan dan meninggalkan. Buat ke tak buat ke sama je, makan ke tak makan ke, maka sama sahaja hukumnya, harus sahaja. Akan tetapi walaupun dia harus, tetapi kadang-kadang dia akan naik kedudukannya menjadi sunat, menjadi wajib, menjadi makruh, menjadi haram, disebabkan ada faktor-faktor lain yang menyumbang ke arah menjadi bertukarnya hukum. Makan kari pap hukumnya harus, tapi kalau kari pap orang lain yang dijual kita curi, dah jadi haram pula. Baik. Kemudian perut lapar, katakan nak sembahyang tak khusyuk, maka dia perlu makan. Untuk apa dia? Supaya tambah khusyuk dia. Tujuan dia makan tadi adalah untuk khusyuk sembahyang, maka sunat pula dia makan. Karena asalnya harus bertukar menjadi hukum yang lain, disebabkan ada faktor-faktor lain yang menyumbang ke arah bertukarnya hukum. Baik. Asalnya harus, yakni tiada dapat pahala dan tiada dapat seksa kalau dikerjakan. Baik. Dan arti wada' tadi hukum yang menyumbang kepada wajib, haram, makruh, sunat dan harus, dipanggil wad'i. Dia menyumbang kepada menjadi wajib. Contoh apa dia? Dan arti wada' atau wad'i itu iaitu Allah Ta'ala menjadikan tanda alamat. Sebenarnya tanda atau alamat, alamat itulah tanda, tanda itulah alamat. Alamat dalam bahasa Arab, tanda dalam bahasa Melayu. Seperti kita kata, cuba try testing uji. Apa jawapan dia? Cuba dengan try sama rasa dia. Test pun sama juga, uji pun sama juga. Jadi sama je macam ini. Tanda alamat asalnya adalah menjadikan tanda atau alamat, karena sama makna. Bagi hukum syarak yang 5 perkara itu, yakni wajibnya, haramnya, sunatnya, makruhnya, harusnya, itu ada tanda dan alamatnya, iaitu faktor yang menyumbang menjadi wajib, faktor yang menyumbang menjadi haram. Maka iaitu dibahagi atas 3 bahagi. Hukum wad'i nama dia, hukum wada' itu tadi ada 3.
Pertama sebab nama dia, kedua syarat nama dia, ketiga mani'. Mani' itu apa dia? Penegah, penegah, penghalang, panggil mani'. Baik, syarat, nah, sebab itu kita tahulah syarat. Syarat apa dia? Nak masuk ke masjid syaratnya apa? Syaratnya kena pakai mask, kan? Maknanya ternafinya syarat, maka ternafinya masyrut yang disyaratkan. Artinya syarat itu jikalau ada, maka terjadilah boleh masuk ke dalam masjid. Contoh, contoh semua budak faham, kan? Ada sejadah godang, boleh masuk masjid. Tak ada sejadah godang, tak boleh masuk masjid. Kenapa? Syaratnya tidak dipenuhi. Nah, baik. Demikian sembahyang. Sembahyang itu wajib syaratnya menutup aurat. Tidak menutup aurat, maka ternafilah syarat. Baik. Ini seperti orang masak nasi sama juga. Dalam pakai dapur kayu dulu, kan? Nah, syaratnya apa dia? Sebabnya apa dia? Apakah penghalangnya? Ada semua. Masak nasi tersebut bila syaratnya dipenuhi. Dan ada sebab yang menjadikan dia masak. Dan ada penghalang yang menghalang masaknya nasi. Untuk kita faham mudah. Itu makna dia sebab, syarat dan mani'. Baik. Maka erti sebab itu iaitu barang yang lazim. Jika tiada wujud sebab, maka lazim tiada wujud musabbab atau akibat. Ini namanya sebab dan akibat. Baik, boleh faham tuan-tuan? Ini sebab menjadi wajib sembahyang itu apa dia? Nah, dan sembahyang menjadi wajib dipanggil akibat. Penyebabnya dipanggil sebab. Itu dipanggil sebab dan akibat. Ini sekadar kita sebut sepintas lalu sahaja, kerana bukan pada topiknya. Ini sekadar dia nak bagi pengetahuan am je. Kalau di universiti panggil pengantar sahaja, bukan benda yang utama yang menjadi fokus, tidak. Dan wujud sebab lazim wujud musabbab. Bila ada sebab, maka ada musabbab, atau ada sebab ada akibat. Akibat daripada sebab. Dan demikian apa tu? Situ. Dan demikian syarat, bukan. Dan demikian itu, yakni sebab musabbab itu seperti telah gelincir matahari. Sebab tergelincir matahari dengan nisbah sembahyang zuhur. Maknanya sembahyang zuhur menjadi akibat oleh sebabnya, yaitu tergelincirnya matahari. Itu yang sebab akibat atau sebab musabbab. Orang kita kata tak ada sebab musabbab, tu samalah, tu inilah dia. Sebab matahari tergelincir. Tergelincir tu apa dia? Iaitu ketika mana matahari tepat di atas kepala, kemudian dia tergelincir sedikit, setelah itu bayang-bayang menjadi keluar daripada seseorang dan menghadap bayang-bayang itu pula ke arah timur, maka masuklah sembahyang zuhur. Dan ketika itu bermulalah wajibnya dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi belum wajib lagi. Wajibnya bila? Ketika di akhir waktu nanti. Baik. Jadi sebab nama dia, sebab tergelincir matahari lah, maka akibatnya wajib sembahyang zuhur. Ketika mana matahari sudah condong ke arah barat, kemudian bayang-bayang itu telah lebih panjang daripada tuan bayang-bayang, maka masuklah sembahyang asar. Maka itu dikatakan sebab. Akibatnya apa dia? Wajib sembahyang asar. Itu sebab dan musabbab nama dia. Maka wajibnya itu ada sebab. Baik. Dan barang sebagainya, dan contoh-contoh yang lain lah, dia kata. Maka syarat itu seperti tahun. Dalam bahasa Arab dia panggil haul.
Orang kita panggil hul, macam majlis hul. Hul tu makna ulang tahun kematian, bukan ulang tahun kelahiran. Dah. Kita tak sambut haul Rasulullah, kita sambut kelahiran Rasulullah. Tapi ulama kita sambut hari kematian ulama tersebut. Dah, panggil haul. Ada juga disambut hari kelahiran ulama tersebut. Tapi Nabi cuma disambut hari kelahiran, tidak hari kewafatan. Nah, kalau hari kewafatan disambut, artinya kita bergembira di atas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun itu namanya haul. Ini apa dia? Nisbah bagi zakat. Nak zakat kena ada haul dia. Dia punya gelang dia banyak, ada qadar dia kan yang wajib zakat. Dia kata pakai ya semua ji, ya, golang-golang yang ada tu tak kena zakat sebab kita pakai dia. Tapi kalau dah lebih daripada qadar, pakailah tuan-tuan, kena zakat tetap juga. Bila qadar nisabnya telah sampai dan ada haulnya, iaitu cukup setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kambing begitu juga, dah sampai nisab dia dan haul dia kan, duit simpanan kita begitu juga. Jadi macam manalah cara saya nak melepaskan diri daripada bayar zakat? Dah. Dia kata tak susah ji, rantai-rantai golang-golang tu bagi ke anak, bila sampai lagi sehari nak bayar zakat, dah tak ada haul, dah tak ada nisab, dah kira balik cukup setahun balik akan datang. Sebelum sampai setahun lagi satu hari bagi balik ke anak, lepas tu ambil balik kan, kira balik setahun kan. Apa hukum? Makruh perbuatan tersebut. Nah, ini buat ibadat pun nak lari juga kan. Dah lah pakai semua gelang yang ada, tujuan nak lari daripada zakat, tapi tak boleh lari kan. Jadi panggil haul, iaitu cukup setahun. Itu orang dia bagi nak pergi Mekah buat umrah kan, tak boleh berburu. Tapi di rumah ada bela binatang buruan, napuh ada, kanci ada, kijang pun ada, simpan ke rumah. Napuh, kanci ni binatang liar ke binatang tak liar? Binatang liar, simpan di rumah. Dia baik pergi umrah buat haji, macam mana? Dikira berburu juga. Jadi macam mana nak lepas? Dia bagi anak dia, sebab hibah kepada anak boleh ambil balik. Dia balik Makkah besok, balik kijang dan ambil semula. Okey, tak ada masalah. Perbuatan tu makruh. Melarikan diri tu helah nama dia. Dia kata nak bayar tol dekat highway. Itu kan bayar tol ni satu masalah, walaupun RM1 dan takkan bayar. Kan? Kemudian pula kerana tempat tersebut kalau ikut tol, kalau ikut tol tak boleh jamak qasar, tak sampai 90 katakan. Tapi ikut jalan lama 91 km. Jadi nak ikut yang mana? Dah lah tak bayar tol. Dia kata kita dapat jamak qasar. Tujuan ikut jalan tu sebab nak jamak qasar atau tak nak bayar tol. Ini helah belaka ni. Dia kata saya ikut situ kerana bukan tak nak buat jamak qasar, tetapi saya nak mengelak daripada bayar tol. Helah juga. Baik. Nak semayang pun helah lagi. Tapi kalau kita bermusafir pula macam mana? Musafir jauh-jauh. Dia kata nak kapal terbang setengah jam, dia tak kena jamak qasar. Jadi macam mana? Hiya sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqataha. Ini jamak qasar adalah satu hadiah daripada Allah, maka terimalah hadiah Allah. Kita bagi hadiah ke orang kan, sejambak bunga, dia kata tak nak dan bunga kau. Jadi macam mana? Terasa hati tak? Terasa juga. Kita buat kenduri banyak, sediakan hadiah, orang datang makan nak balik, dia bagi hadiah, dia saya tak nak hadiah ni, keluar, saya tak nak hadiah ni. Apa perasaan tuan rumah? Kita manusia pun rasa marah. Allah bagi hadiah tak terima, sombong nama dia. Maknanya kena tahu yang itu. Bila ada peluang jamak qasar, buat. Kerana itu adalah hadiah daripada Allah, maka gunakan, ambil hadiah tersebut, kerana yang bagi hadiah bukan manusia, Allah Ta'ala. Baik. Jadi haul ni makna tahun.
Kalau cukup tahun, maka sempurnalah syarat, barulah datang kewajipan berzakat. Baik, dalam bab zakat dengan nisbah haul tadi, yakni tahun itu mengeluarkan zakat dan sebagainya. Maka erti mani', tuan-tuan, kita dah berumur-umur ni, cek-cek balik kalau ada harta yang tidak dizakatkan. Kenapa pula nak cek pula? Kita berkongsi dengan harta orang lain, dan harta yang dikongsikan itu kita tidak beri kepada rekan kongsi kita. Kan dah cukup, dah simpan dalam bank katakan 100,000, dah cukup nisab, dah cukup haul, tak keluarkan zakatnya, di situ ada 8 pemilik yang tidak kita serahkan. Zakat tidak dibayar. Hati-hati. Begitu juga emas dan perak yang kita ada, kita simpan, tapi kita tidak keluarkan zakat. Apa kata Allah Ta'ala? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Hari yang diselah, yang digosok belakang manusia daripada benda yang disimpan, daripada emas dan perak ada, dijadikan sebagai iron, kemudian di-iron belakang dia dengan emas dan perak yang disimpan, yang tak dizakatkan tadi. Hati-hati. Lebih baik tak ada harta, kan? Balik tak ada bawa rotor. Masuk Malaysia tak ada bawa barang-barang, korapai satu je. Custom nak tengok pun malas. Jalan-jalan lah, korapai, kan? Tapi kalau bawa barang sampai 7 troli, nak tahu juga custom. Ni apa isi ni? Kan? Apa isi? Kain baju tak kain baju sampai 7 troli. Tak ada barang-barang terlarang ke? Dia tengok buka satu, di scan dan sebagainya. Kalau setakat berlenggang, bawa kopai kecil pula lagi, siapa nak tanya? Joling macam tu je lah, kan? Demikian kalau balik ke alam akhirat dengan harta yang begitu banyak, hati-hati. Baik. Maka arti mani', penghalang tadi, iaitu barang yang lazim daripada wujud mani', adanya penghalang, maka lazim tiada wujud mamnu', iaitu tiada tu la'ala sawabnya tidak ada, iaitu maka lazim wujud mamnu'. Bila ada tegahan, maka adalah yang ditegah. Sembahyang itu wajib bagi semua orang, masuk waktu dah, syarat semua ada, tapi ada penghalang. Apa dia? Seperti wanita yang datang haid. Haid itu penghalang bagi wajibnya sembahyang bagi orang perempuan. Tidak mengimani atau penghalang. Seperti wujud haid atau nifas, maka iaitu lazim tiada wajib sembahyang. Tak wajib dia sembahyang. Dan adam mani', adam makna ketiadaan. Dan ketiadaan penghalang itu ada kalanya wujud mamnu' yang dilarang, dan ada kalanya adam, iaitu tidak ada, tak wujud yang dilarang tersebut. Ini perbahasan usul fiqh lah, tuan-tuan, ya. Dan ketahui, ringkasnya gitu, kewajiban itu belum tentu menjadi wajib kalau seandainya ada penghalangnya. Kayu yang kalau kita bakar dia pasti akan terbakar, tapi kalau ada penghalangnya, maka kayu yang disentuh dengan api tidak akan terbakar seperti kayu yang basah. Maka basahnya kayu itu dikatakan penghalang bagi nyalanya api pada kayu tersebut. Hukum wajib itu kena kepada semua yang telah pun berakal dan balik. Tapi kalau ada penghalangnya, maka tidaklah menjadi wajib sembahyang seperti orang yang haid. Nah, sembahyang macam mana bagi orang lelaki? Adakah dia uzur? Ada kalau dia uzur. Bila? Masa dia tidur, kan? Atau dia koma, nak kejutkan suruh sembahyang, tak boleh. Tapi kalau mata kelip, tanya pula lagi, ingat tak ni? Dia angguk, ingat. Tak. Tanya, nak duit? Nak. Makna dia boleh fikir dengan baik lagi tu, walaupun dia sakit, kan? Baik. Kalau macam itu, bagaimana dalam mazhab Syafi'i? Kalau masih lagi berakal, walaupun mata berkelip-kelip, wajib sembahyang. Jangan kita buat sedih. Mazhab Hanafi itu lain. Sampai satu tahap yang memang tak mampu sembahyang, maka tidak ada lagi wajib sembahyang, uzur dikira. Tetapi bagi mazhab Syafi'i tak boleh, selagi ada akal dia.
Dia boleh lagi tanya dia duit, dia nak lagi, suruh sembahyang. Kan? Tanya dia nak milu, tak nak. Mak dia tahu milu atau apa dia, suruh sembahyang. Dah. Kalau sampai tak kenal siapa yang datang, mata kelip-kelip, tak boleh bercakap apa-apa, tu dah hilanglah wajib sembahyang dia. Kalau orang dalam keadaan dia koma, orang kata dia ni cabut, dia ni pernafasan ni mati ni, dia kata macam ni lah, tak tahan tengok dia terseksa, kita sepakat dia beradik buka je lah oksigen tu. Apa hukum? Hukum dia membunuh. Dan siapa yang bersetuju untuk mencabut tidak boleh mengambil harta pusaka daripada orang mati tersebut, kerana dia adalah pembunuh kepada orang yang mati tadi. Apatah lagi yang sakit tu bapa dia, yang buka tu anak dia. Hati-hati tuan-tuan, jangan semudah kita kata kesiannya tengok dia. Doktor kata apa? Dia kata cabut je lah, dah kesian tu, sepakat dia beradik semua, tanda tangan, cabut. Dah. Jangan sewenang-wenang itu. Cuba kita yang duduk kat situ, dengar semua yang dibincang oleh dia beradik kita, anak-anak kita. Dia kata kesian bapak kan, kita cabut oksigen. Kita kata apa? Bagi peluang aku hidup, kemungkinan aku sihat lagi ni. Dah. Kalau cabut, dia kira membunuh orang tadi. Dah. Maka tidak layak mendapat harta pusaka. Hati-hati tuan ya. Kalau sampai satu saat kita tak mampu lagi, tak ada orang nak menyelenggarakan kita, dia ingat kita dah tak sedar. Kerana orang koma tu masih sedar lagi, dia dengar orang bercakap, semua dia dengar. Dan kalau mata boleh berkelip-kelip lagi, tapi tak ada orang nak menguruskan dia, sembahyang tetap kena tuan-tuan. Sembahyang hormat waktu. Kalau boleh bercakap, minta anak kita wudukkan kita. Sembahyang tetap wajib. Jangan kita sembahyang beria semasa kita sihat, tapi di akhir usia kita tak sembahyang lagi dah. Kerana alasannya apa? Kerana kita dah uzur, Allah Ta'ala dah ampunkan kita ni, tak ada dosa lagi dah, kerehatan untuk kita, tak ada kerehatan. Selagi boleh berfikir dengan baik, mata kelip-kelip, kenal lagi kita, isteri kita, anak kita, kita kenal belaka, sembahyang itu masih wajib, tidak ada uzur. Baik. Kemudian, dan ketahui olehmu bahawa wad'i itu menjadi tiada ia bagi hukum yang 5 perkara yang telah tersebut itu. Dan apabila telah mengenal kamu, habis itu sekadar hukum sedikit berkenaan dengan hukum fiqh ataupun hukum syarak dipanggil. Dan apabila telah mengenal kamu wahai mukallaf daripada kata itu, maka engkau fahamkanlah dia. Kata Syekh rahmatullahi alaih, fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa misla dha li ruslihi fastami'a. Baik. Ngam dia pun habis. Wallahu a'lam. Bismillahil Fatihah.